Bismillahirrahmanirrahim. Tugas malaikat terhadap orang-orang kafir dan fasik. Para malaikat tidak menyukai orang-orang yang kafir, zalim dan fasik. Bahkan mereka itu bermusuh dan memerangi mereka dan menggoncangkan penderian hati orang-orang kafir itu apabila berdepan dengan orang-orang yang beriman, seperti berlaku di dalam peperangan Badar, peperangan Ahzab, yakni barisan bersekutu, dan peperangan-peperangan yang lain. Oleh kerana malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan sifat mereka di dalam Al-Quranul Karim. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak sekali-kali durhakakan Allah. Apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan mereka, dan mereka membuat apa-apa sahaja yang disuruh. Itulah sifat malaikat. Oleh kerana itu mereka sangat kasih kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh. Mereka juga benci, marah dan bermusuh dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ialah orang yang tidak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul-Rasul, tak percaya kepada apa sahaja yang dinyatakan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan orang yang zalim, ini meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, tak mengikut hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh lain, dia hukum lain. Ini zalim. Fasik. Fasik ini orang yang mengerjakan maksiat, yang durhakakan Allah. Walaupun zalim dan fasik ini beriman, malaikat benci kerana mereka lawan Allah Ta'ala, tak ikut perintah, walaupun mereka percaya kepada Allah. Tiap-tiap yang kafir mesti zalim. Yang zalim dan fasik ini ada yang beriman. Dia beriman, tapi zalim dan fasik. Mereka juga dimarahi oleh malaikat. Maka malaikat memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Dan malaikat menggoncangkan perasaan orang-orang kafir. Walaupun orang-orang yang kafir dan zalim itu berkuasa, kuat, memerintah, kaya, hati mereka bergoncang sebenarnya, walaupun mereka ada kuasa. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kamu orang-orang beriman, jangan berasa lemah, jangan berasa hina menghadapi kaum-kaum yang kafir, yang zalim, yang bermusuh dengan Islam. In takunu ta'lamun, jika sekiranya kamu berasa sakit dengan sebab mereka buat kepada kamu, sakit hati, sakit tubuh badan, susah kehidupan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka sesungguhnya mereka juga sakit. Di mana mereka yang kafir, yang zalim, yang jahat ini sakit juga. Sakit perasaan mereka. Tuhan jadikan mereka hidup dalam keadaan tidak tenang, tidak senang. Serba tak kena. Boleh berapa juta, berapa beliau pun tak kenyang sama. Tak puas hati sama. Bimbang takut jatuh, bimbang takut itu, bimbang takut ini. Duduk berasa keadaan membahaya di keliling mereka.
dak negara tidur susah, mereka juga susah, Tuhan kata. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan di sana ada kelebihan kepada orang-orang yang beriman. Wa tarjuna minallah, dan kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Di mana orang-orang yang beriman yang menegakkan Islam ini ada harapan. Tuhan janji nak beri pahala, Tuhan bagi nak beri kelebihan, Tuhan bagi nak beri dunia dan akhirat. Ada bahagian bila tiba masanya. Di mana perkara ini tak ada dalam hati orang-orang yang melawan Islam. Kadang-kadang perkara ini ditiupkan oleh malaikat dalam hati orang-orang yang beriman, dan ditiupkan perasaan yang menyusahkan dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Apabila Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada sesuatu kaum, dan kaumnya terus-menerus membohongi Rasul-Rasul itu, lalu Allah menurunkan azabnya. Bila dia beri masa yang lama macam kaum Nabi Nuh, Tuhan beri peluang 950 tahun. 950 tahun. Tengok Nabi Nuh ni seorang yang baik, yang benar, yang amanah, yang berani menyampaikan. Tak ikut Nabi Nuh, tak beriman pada Nabi Nuh. Tuhan beri masa 950 tahun. Begitu juga kaum Nabi-Nabi yang lain, dia beri masa yang panjang. Kadang-kadang Tuhan jadi mereka yang lawan Islam ni umur panjang, nak beri peluang pada mereka supaya mereka bertaubat. Bila degil juga Tuhan turunkan azab. Kadang-kadang ditugaskan kepada malaikat membawa dan melaksanakan azab itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala tugaskan angin, tugaskan binatang, nyamuk, tugaskan kuman-kuman untuk bawa penyakit, tugaskan air. Kadang-kadang ditugaskan malaikat untuk menghukum mereka yang kafir ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, "Falamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun 'asib wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati khun adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan awi ila ruknin shadid qalu ya lut inna rusulu rabbik lan yasilu ilayk fa asri bi ahlika biqita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Surah Hud ayat 77 hingga 83. Artinya, dan tatkala datang utusan-utusan kami yakni para malaikat itu kepada Lut, Nabi Lut, dia merasa susah dan sempit dada dengan kedatangan mereka, dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut berkata, hai kaumku, inilah anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antara kamu seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahawa kami tidak mempunyai keinginan kepada anak-anak perempuan kamu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui
apa yang sebenarnya kami kehendaki. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Mereka, yakni para malaikat, berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Kerana sesungguhnya waktu jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan seksa itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Ayat ini mengisahkan kaum Lut, satu kaum yang tinggal di negeri Sadum. Negeri Sadum ni ialah dekat Jordan, kawasan laut mati pada hari ini. Penduduknya mengerjakan maksiat yang sangat keji, iaitu bersetubuh sesama lelaki, liwat. Lalu Allah mengutuskan Lut, iaitulah anak saudara Nabi Ibrahim AS. Lut berhijrah bersama dengan Nabi Ibrahim ke Palestin. Kemudian dengan perintah Allah, Ibrahim menyuruh Lut pergi ke negeri Sadum untuk berdakwah, membetulkan kaumnya yang sangat zalim, yang sangat kafir, yang sangat buruk akhlaknya, supaya mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan amalan lewat, berkahwin, bersetubuh lelaki sama lelaki, amalan yang sangat keji, yang bercanggah dengan tabiat binatang, tabiat manusia, tabiat pohon kayu, tabiat alam. Perkara yang sangat keji, bercanggah dengan peraturan alam. Mereka degil, tak beriman, menghina Nabi Lut AS. Di antara yang tak beriman itu isteri Nabi Lut sendiri, tak ikut Nabi Lut, bersama dengan kaumnya yang zalim, yang jahat itu. Setelah beberapa lama, Lut berdakwah, diberi tempoh yang lama, maka Allah membuat keputusan untuk menghukum mereka. Allah mengutuskan bala tentera malaikat, diketuai oleh Jibril. Tunggulah malaikat ini. Dalam surah yang lain menceritakan malaikat ini singgah di tempat Nabi Ibrahim AS dengan rupa manusia, pemuda-pemuda. Malaikat ni biasanya merupakan orang yang cantik, yang lawa. Pemuda-pemuda yang segak, yang lawa, yang cantik, singgah tempat Ibrahim. Ibrahim tak kenal mereka malaikat. Datang beri salam, salum. Ibrahim kata salum. Salum ni bahasa Ibrani, bahasa Bani Israel. Salam. Salama. Ibrahim kata salama. Ibrahim sambut. Mereka datang. Ibrahim yang terkenal dengan memuliakan tetamu, teguh sembelih anak lembu. Ejlin samin, anak lembu. Di mana orang Arab biasanya dia sembelih anak lembu. Anak lembu ni daging lembu, sedap daging dia, daging lembu. Orang Melayu nanti 4-5 tahun baru sembelih, sebab dia nak besar, sayangkan lembu pada dia. Dia sayangkan lembu lagi pada dia sendiri. Ini perangai orang kita. Sembelih sampai kerah nak kekoh pada lu. Jadi Ibrahim menyembelih anak lembu, sebagaimana adat memuliakan tetamu. Setelah masuk dihidangkan, tiba-tiba malaikat tidak boleh mengambilnya. Malaikat ni bukan jadi makan daging. Malaikat ni tidak makan, tidak minum. Bila Ibrahim tengok mereka tidak boleh mencapai makanan itu, Ibrahim pun rasa takut. Rasa takut. Mari takut juga walaupun dia seorang Rasul, sifat manusia itu ada. Lalu malaikat kata, jangan takut. Jangan takut. Kami adalah utusan-utusan Allah. Yang diutuskan untuk negeri kaum Lut.
Ibrahim pun hilang takut. Lalu isteri dia pun tubik. Suka. Isteri dia suka. Tak lepas pipi dia suka. Terkejut. Suka. Lalu malaikat kata, Tuhan kurniakan anak kepadamu. Kurniakan anak. Dia pun lepas muka dia. Macam mana boleh anak? Aku ni tua dah lalu. Suami aku tua. Dah putus haid. Putus haid dah. Tua sangat tua. Ibrahim pun sangat tua. Nak boleh anak macam mana? Malaikat kata, merasa heran kepada Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala mesti tunaikan janji itu. Lalu Ibrahim yang sudah hilang rasa ketakutan, Ibrahim kata, macam mana dengan Lut? Mu nak turun bala di negeri itu, Lut macam mana pula? Lut dengan anak-anak dia yang beriman sama dia macam mana? Ibrahim kata, malaikat kata, tak apalah, itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan. Bila malaikat siapa di tempat Lut, singgah rumah Nabi Lut. Nabi Lut pun tengok orang muda-muda lawa pula. Bala dah, Nabi Lut kata. Bala dah, bala dah. Habislah sekali ni. Tapi dia tetap memuliakan tetamunya. Memuliakan tetamunya. Sila naik. Isteri dia ni yang merupakan wanita lah, ketua wanita bakal agaknya lah. Terus kabar kepada pemimpin-pemimpin Sadum, mengatakan di rumah dia datang orang muda-muda yang cantik, yang lawa. Maka datanglah pembesar-pembesar kaum ini dalam keadaan melulu, melompat, bergembira macam orang gila, memang mabuk pun. Nak terkang rumah Nabi Lut. Nabi Lut duduk di muka pintu. Nabi Lut kata, jangan. Ini tetamu-tetamu aku. Nak kahwin dengan anak aku pun tak apa. Kahwin dengan anak-anak aku. Sahabat begitu sekali. Pengorbanan Nabi Lut alaihi salam. Mu kahwin dengan anak-anak aku. Kahwin dengan anak aku lah. Kata mereka, mu tahu kami tak minat orang perempuan. Kami nak orang lelaki. Kamu tahu dah kan, kami ni memanglah minat kami orang lelaki. Kami tak minat orang perempuan. Nabi Lut hukum, tak ada ke di kalangan kamu orang yang berakal? Rajulun rasyid. Hak ada akal tak ada ke? Nabi Lut kata, tak jadi apa. Nabi Lut pun mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan aku ada keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat. Kalau ada keluarga yang kuat, aku boleh mempertahankan kaum aku. Disebut dalam hadis, lepas peristiwa Lut ini, Allah Ta'ala jadikan pada tiap-tiap Nabi itu ada keluarga yang kuat. Keluarga yang melindungi. Walaupun keluarga itu tak beriman. Tetapi sayang kepada Nabi itu. Sama ada yang beriman, yang tak beriman, ada keluarga yang melindungi Nabi-Nabi itu. Nabi Shu'aib, keluarga yang kuat. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib yang mengadakan bai'ah dengan Abu Talib, sanggup berperang mempertahankan Nabi SAW. Walaupun dia tak ikut Nabi, tapi dia keluarga akan pertahan Nabi ini. Nabi disebut dalam hadis, Tuhan jadikan di sisi Nabi itu keluarga-keluarga yang melindungi dia, yang bersama dengan dia. Tapi Nabi Lut ni tak ada sebatang kara. Dia daripada anak saudara Nabi Ibrahim, dihantar ke negeri itu sebatang kara. Isteri dia pula orang situ kafir pula. Masa itu syariat membenarkan orang Islam kahwin dengan orang kafir. Syariat Nabi zaman dulu, syariat Nabi kita ni lain, menasahkan syariat. Itu hukum syariat. Nabi Lut boleh anak 3 orang perempuan belaka pula, tak ada anak lelaki. Ini ujian Allah yang lemah. Nabi Lut tak nak buat. Lalu Jibril kata, wahai Lut, kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Jangan takut. Kami ni malaikat. Kami bukan manusia. Barulah Nabi Lut. Kami adalah malaikat-malaikat Allah yang diutuskan oleh Allah. Disebut oleh ulama-ulama tafsir. Bila mereka menerkam, masuk, lalu Jibril memukul dengan sayapnya, menyebabkan mata-mata mereka buta habis. Ni malaikat negeri boleh hakak. Jangan ke orang. Orang jadi apa? Orang jadi apa? Buat sikit je. Kalau negeri dia boleh hakak. Negeri dia boleh lingkup negeri. Sebuah negara dia boleh lingkup. Ini orang.
lalu mereka dalam keadaan kelang kabut. Lalu Jibril kata, bawa anak-anakmu berundur, isterimu tak boleh. Isterimu termasuk dalam senarai yang dihukum oleh Allah, kafir. Undur, di mana Allah Ta'ala tentukan masa ajal mereka waktu subuh. Subuh dekat dah ni, berundur sekarang. Maka Lut berundur, terus berundur meninggalkan negeri Sadum. Selepas Lut berundur, malaikat pun mengangkat negeri itu dan dilingkup. Yang bawah jadi atas, yang atas dari bawah jadi bawah. Di mana kawasan tu dikenali hari ini dengan Laut Mati. Laut Mati ini laut yang ikan pun tak hidup. Ikan tak boleh hidup dalam laut itu, kerana air yang terlalu masin. Dan para ulama mengatakan makruh kita ziarah ke negeri-negeri tempat yang macam itu, negeri kaum Samud, negeri kaum Ad dan lain-lain. Makruh kita ziarah, kecuali ziarah untuk mengambil i'tibar. Ada orang kita pula ambil pasir awak obat. Ini satu hal pula, ambil awak obat pula. Disebut dalam hadis bila Nabi pergi ke Tabuk, di mana Nabi singgah di negeri kaum Samud, sahabat-sahabat ambil air telaga kaum Samud, buat undi gandum untuk makan. Bila Nabi tahu, Nabi kata jangan makan. Ni negeri yang dilaknat oleh Allah. Gandum ni ambil pergi makan unta, Nabi kata. Jangan bazir, pergi makan unta, mu jangan makan. Biar unta makan. Jadi jangan ambil obat lah tempat pakar ni. Ni ambil obat. Orang Melayu biasanya lambat tengok benda pelik, baik ke, buruk ke, kufur ke, jahiliah, buat obat. Itu satu benda perkara yang salah. Sebagaimana juga kita, Ibnu Katsir telah menyebut di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahawa malaikat Jibril telah memukul muka-muka mereka dengan hujung sayapnya sehingga mereka menjadi buta, dan pada waktu subuh negeri mereka diangkat lalu dibalikkan. Sebagaimana juga kita telah mengetahui tentang perkara malaikat, tentang para malaikat menyertai peperangan jihad umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian daripadanya apabila tentera-tentera Islam dalam keadaan yang terdesak. Bila keadaan terdesak, kalau keadaan kita kuat, kita gagah, ada apa? Keadaan terdesak, maka datanglah pertolongan. Para malaikat juga melaknat orang kafir, seperti dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Surah Al-Imran ayat 86 hingga 87. Artinya bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahawa Rasul itu, yakni Nabi Muhammad SAW, benar-benar Rasul, dan keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahawasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan para manusia seluruhnya. Ayat ini menyatakan tentang golongan ahli kitab yang tahu berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana disebut di dalam kitab-kitab mereka, disebut di dalam syarahan ulama-ulama mereka, di samping nabi-nabi mereka menceritakan akan zahirnya Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya, tanda-tandanya dan tanda-tanda sahabatnya. Apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, mereka tak beriman. Sebabnya kerana kejar dunia, kejar kesenangan, lupakan hari akhirat. Kalau ikut Nabi susah, memanglah ikut Nabi susah. Tuhan tak jadikan kemenangan percuma, dikepung, disekat, susah nak kerja, susah nak makan. Tuhan jadikan begitu bersama dengan Nabi. Susahnya macam-macam hal
dalam masa yang panjang, menyebabkan golongan ahli kitab ni tak boleh ikut Nabi. Dengan sebab susah. Nak cari senang. Tahu Nabi tu betul. Orang yang macam ni, Tuhan kata tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Walaupun dia alim, walaupun dia ada ilmu, walaupun dia tahu, bukan sekadar itu, dilaknat oleh Allah. Dilaknat ni dikutuk. Dikutuk oleh Allah. Dikutuk oleh malaikat, dikutuk oleh manusia-manusia yang beriman, yang baik semuanya. Bila dikutuk oleh orang, celaka. Orang yang kutuk tu pula, orang baik. Apalagi malaikat, apalagi Allah Ta'ala kutuk. Maka, hidup dalam keadaan tak dapat hidayah. Tak dapat petunjuk. Sesak sampai ke mati. Ini golongan ahli kitab. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Surah Al-Baqarah ayat 161. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Manusia juga melaknat mereka itu, dikutuk oleh manusia. Manusia yang baik akan mengutuk dia. Disebut dalam satu hadis, manil tamasa ridallahi bisaqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man tamasa ridan nas bisaqatillah sakhatallahu alaihi wa asghata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keredaan Allah, Allah Ta'ala redha kepadanya, dan Allah Ta'ala jadikan manusia redha kepadanya. Barang siapa yang mencari keredaan manusia, walaupun dia merka oleh Allah, dia nak suruh manusia redha, Tuhan merka pun tak apa, asal orang setuju dengan dia belaka. Walaupun buat benda yang Tuhan larang, nak suruh orang ramai setuju ke dia, orang ni Tuhan merka, dan Tuhan jadikan manusia pun marah dia pada akhirnya. Akhirnya orang tahu rupanya penipu. Nampak molek sangat, rupanya dia tipu kita. Kalau dak dunia, di hari akhirat, ataupun lepas dia mati, jaga. Orang nampak keburukan. Tapi kalau dia nak mencari keredaan Allah, walaupun orang marah pada hari ini, akhirnya orang setuju dengan dia, akan nampak kebaikannya. Apalagi bukan saja merka oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh orang-orang yang baik. Bukan sahaja orang-orang kafir yang mereka laknat, tetapi mereka melaknat juga akan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tertentu. Dosa-dosa yang tentu, di antaranya mereka melaknat orang yang mencela dan mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga malaikat melaknat orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi. Dia cela sahabat-sahabat Nabi. Dia berasa dia lebih daripada sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini walaupun ada antara mereka yang buat maksiat, ada antara mereka yang berzina, ada antara mereka yang bunuh orang, ada antara mereka yang macam-macam, mereka diampun oleh Allah Ta'ala. Mereka mendapat kelebihan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh laknat mereka, minta Allah Ta'ala ampunkan mereka, kerana jasa mereka besar. Kalau Allah Ta'ala nak hukum mereka, itu hak Allah Ta'ala. Kedudukan mereka sebagai sahabat, tetap kita kena jaga. Jangan cela sahabat-sahabat Nabi, walaupun dia buat salah, dia buat macam-macam. Seperti dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mu'jam At-Tabarani bi isnadin hasan. Artinya, sesiapa yang memaki hamun sahabatku, maka di atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Barang siapa yang laknat sahabat Nabi, maka Allah Ta'ala laknat, malaikat laknat, dan manusia juga laknat, kerana jasa sahabat Nabi. Disebut dalam satu hadis, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, Khalid bin Walid ni. Tiba-tiba dia balah dengan Abdurrahman bin Auf. Dia balah dengan Abdurrahman bin Auf.
Dia maki ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni masuk Islam awal. Khalid bin Walid ni masuk Islam kediam. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Jangan kamu maki sahabat-sahabat aku. Nabi kata ke Khalid bin Walid, sahabat Nabi juga. Kalau sekiranya seorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, ada kalangan kamu menyambri sedekah emas besar bukit Uhud, tidak sama dengan secupuk yang disumbangkan oleh seorang sahabat. Nabi kata, seorang sahabat sumbang secupuk, sedekah secupuk aja, cupuk beras, cupuk gandum, jagung. Kita beri sumbangan emas besar bukit Uhud, nak kata berapa ribu trailer emas, tak sama dengan secupuk sahabat. Ini kelebihan sahabat. Jangan kita buat main-main. Ini berkait dengan Khalid bin Walid yang ditugaskan oleh Nabi SAW memerangi Bani Juzaimah, satu kabilah Arab, Bani Juzaimah, yang belum masuk Islam. Ini pada masa pembukaan Mekah, lepas bukaan Mekah. Khalid pun pergi serang. Bani Juzaimah serah diri. Mereka berkata, sabba'na, sabba'na, sabba'na. Mereka tak kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kata sabba'na, sabba'na, sabba'na. Sabba'na ni bahasa mereka. Dengan makna mereka meninggalkan agama dulu. Tinggal agama dulu dah. Tinggal agama dulu dah. Mafhumnya mereka sudah masuk Islam lah. Cuma tak mengucap dua kalimah syahadah. Menunjukkan bahawa seorang yang mengatakan dia dah percaya pada Islam, dah percaya pada Allah, dah percaya pada Nabi Muhammad, dia tak mengucap lagi, jadi Islam dah dia. Ini kena faham. Di mana mengucap dua kalimah syahadah nak buat syarat saja. Bila seorang tu sudah menyatakan dia percaya pada Allah, Tuhan yang satu, percaya pada Muhammad SAW sebagai Rasul, cuma dia tak kata asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia dah Islam pada hakikatnya. Dah Islam. Tapi Khalid bin Walid ni suruh kawan-kawan dia catat bunuh. Bunuh orang yang mengata sabbana. Dibunuh. Lalu Abdullah bin Umar yang hadir sama, Allah memang kata aku tak mau bunuh. Aku tak mau ikut arahan dia ni, arahan tak betul. Lalu bila balik jumpa dengan Nabi, Nabi marah. Nabi murka. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang Khalid buat. Khalid buat ni salah. Lalu Abdurrahman bin Auf marah ke Khalid bin Walid. Mu ni pasal mu baloh zaman jahiliah dulu. Orang ni tahu Khalid bin Walid ni baloh zaman jahiliah, tumbuk zaman jahiliah dulu. Hak kelai zaman jahiliah dulu nak bawa zaman Islam. Mana boleh? Bila betul balah dua ni, maka Khalid pun maki kepada Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi kata jangan maki sahabat-sahabat aku. Jangan maki. Secupuk yang dibelanjakan oleh sahabat tak sama dengan emas sebesar bukit Uhud yang dibelanjakan oleh orang yang tidak sahabat. Padahal Khalid bin Walid ini sahabat dah. Lalu Nabi mengarahkan menantu dia Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah supaya pergi siasat di kampung Bani Juzaimah. Siasat berapa banyak, berapa ramai orang mati, berapa banyak barang yang dirosak, yang dimusnahkan oleh tentera Islam, maka dibayar ganti rugi. Termasuklah bekas minum anjing digati juga. Bekas minum anjing digati, anjing kan najis kan, gati juga, Nabi suruh gati. Sayyidina Ali gati dan beri lebih pada itu. Ini cara yang diajar oleh Nabi SAW. Macam mana khalifah di Baghdad tu. Khalifah di Iraq tu, kalau nak masuk Islam, kena bayar jizah. Tak bayar jizah, kena bunuh. Dia masuk Islam. Ni kok mana pula ni? Khalifah menata apa lagu ni pula? Ni ada orang nak pergi perang pula tu. Nak pergi ikut. Nak pergi jihad dengan dia. Jihad apa ni? Jihad. Bunuh. Merosakkan gambaran Islam. Berjuang, tapi tak mengaji. Tak mengaji fiqh. Tak mengaji hukum syarak. Merosakkan wajah Islam. Memang kita lawan musuh Islam ni, tapi ada cara dia. Ada cara dia ajak orang supaya masuk Islam. Di sinilah
zaman sahabat, zaman tabi'in. Bila orang Islam masuk, orang kafir sambut. Orang kafir ni sambut, jatuhkan kerajaan mereka, sambut kedatangan orang Islam. Walaupun mereka tak masuk Islam. Tengok orang Islam ni baik, orang Islam ni adil. Tak berapa lama masuk Islam. Masuk Islam, tengok Islam ni molek. Habis masuk Islam, tinggal sikit-sikit. Lalu ni pula orang kafir kata Islam apa begini. Ni tak kena cara, ni kena faham boleh. Jadi bahaya, kita kena faham hukum-hukum Islam ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Surah Al-Baqarah ayat 161. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Ayat ini menunjukkan bahawa malaikat juga melaknat orang-orang yang mati kafir. Hidupnya dalam keadaan kafir, melawan, tolak Islam, menentang Islam, tak ikut Islam. Terus mati dalam keadaan kafir begitu. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah. Iaitulah makhluk yang sangat taat kepada Allah Ta'ala. Dan dilaknat juga oleh manusia, orang-orang yang beriman yang saleh. Bukan sahaja orang-orang kafir yang mereka laknat, tetapi mereka melaknat juga akan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tertentu. Di antaranya, mereka melaknat orang yang mencela dan mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Mu'jam At-Tabarani bi isnadin hasan. Hadis ini disebut dalam Mu'jam At-Tabarani dengan sanad, yakni rawi-rawi yang meriwayatkan hadis yang baik. Artinya, sesiapa yang memaki hamun sahabatku, maka di atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Sahabat ialah mereka yang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka ini ada yang mengerjakan dosa, termasuk dosa-dosa yang besar dan dosa yang sangat besar. Oleh kerana berkat mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diampun oleh Allah dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Walaupun mereka buat salah, mereka buat silap, kita harap Allah mengampunkan dosa mereka. Kita tidak boleh melaknat mereka, walaupun kita tak bersetuju dengan tindakan mereka. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang betul. Pendapat golongan Syiah memuji sahabat-sahabat yang bersama dengan Sayyidina Ali saja. Yang tidak dengan Sayyidina Ali, tak dia pergi dilaknat. Itu salah.
Pendapat Khawarij melaknat semua sahabat-sahabat Nabi, itu lagi salah. Oleh kerana itu, kita tidak boleh mencela para sahabat walaupun mereka melakukan kesalahan, kerana sesungguhnya jasa-jasa mereka amat besar dalam menegakkan Islam. Bersama-sama Rasulullah SAW, kita tidak boleh memperkecilkan mereka walaupun mereka tidak maksum, yakni tidak terpelihara daripada dosa dan melakukan kesilapan, tetapi kelebihan mereka berada di samping Rasulullah SAW mengatasi kesalahan mereka. Oleh itu, apabila ditanyakan Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, Allah Mubarak ini Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, tentang perbezaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, ada dua tu sahabat Nabi, Muawiyah dan Abu Sufyan, ayah dia sahabat Nabi. Abu Sufyan ni mertua Nabi, ayah mertua Nabi, dan Muawiyah pula adik ipar Nabi, yang memerangi Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ini menatu Nabi, sepupu Nabi, berperang dua ni pula. Muawiyah memerangi Sayyidina Ali, dibandingkan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang Khalifah Umayyah yang adil. Beliau Allah Mubarak menjawab, sesungguhnya debu-debu yang melekat pada hidung kuda Muawiyah adalah lebih afdal daripada batang tubuh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Aziz ini seorang khalifah yang adil, yang mengikut contoh tak yang dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka 2 tahun saja sangat adil. Muawiyah ni pula sahabat Nabi, penulis wahyi, termasuk kalangan penulis wahyi. Tiba-tiba Muawiyah berperang dengan Sayyidina Ali yang dilantik menjadi khalifah. Tidak dinafikan Muawiyah adalah salah memerangi Sayyidina Ali, salah, tapi tidak boleh mengkafirkan dia, tidak boleh mencela, kerana dia ni sahabat Nabi, penulis wahyu, tidak boleh. Salah-salah, kena ingat, jangan terlajak. Sebab ada mereka yang terlajak dalam perkara ini. Juga Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, isteri Nabi, perang Sayyidina Ali pula, memerangi Sayyidina Ali, di mana tindakan Sayyidina Aisyah adalah salah. Salah, tak betul. Tapi jangan cela, dia isteri Nabi. Mereka ni mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam keluarga Nabi, bukan sembarangan. Yang ini isteri Nabi, yang itu adik ipar Nabi, yang itu mertua Nabi, berperang, berkelahi sehingga menumpahkan darah kerana pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang menyebabkan berlakunya fitnah, berlakunya bencana. Apabila Sayyidina Uthman telah dikepung oleh bala tentera, orang-orang Islam, pemuda-pemuda yang bersemangat, yang tak puas hati dengan Sayyidina Uthman, kepung Sayyidina Uthman, bunuh Sayyidina Uthman. Oleh kerana Sayyidina Uthman ni daripada Bani Umayyah, keluarga Muawiyah. Sayyidina Ali jadi khalifah. Sayyidina Ali tidak menghukum, dituduh tidak menghukum mereka yang bunuh Sayyidina Uthman. Kerana Sayyidina Ali tidak boleh bertindak di masa negara dalam keadaan huru-hara. Huru-hara di masa itu, huru-hara, menyebabkan, walaupun disebut dalam kitab-kitab tarikh, Sayyidina Ali menugaskan anaknya Hasan, Husin dan beberapa pemuda supaya naik di atas bom-bom rumah, siapa ke rumah Sayyidina Uthman, jumpa Sayyidina Uthman, nak memerangi mereka yang mengepung rumah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, jangan, aku tak mahu orang Islam bunuh orang Islam, kata Sayyidina Uthman. Biarlah aku mati. Nak jadi macam anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam bila nak dibunuh oleh saudaranya sendiri,
Dia kata kalau aku nak bunuhmu boleh, tapi aku tak mau bunuh, aku takut kepada Allah. Akhirnya dia tidur dan dibunuh oleh adik-beradik dia sendiri dalam kisah Nabi Adam, Qabil dan Habil. Sayyidina Uthman nak bertindak begitu, biarlah dia mati dibunuh. Maka dibunuhlah Sayyidina Uthman, menyebabkan Aisyah, isteri Nabi, Az-Zubair dan Talha, sahabat Nabi. Ini semua ahli-ahli syurga yang Nabi jamin masuk syurga. Tiba-tiba mereka mengumpulkan bala tentera memerangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nak macam mana? Mereka ni isteri Nabi, ahli-ahli syurga. Sayyidina Ali kata berperang dengan ahli-ahli syurga. Tetapi salah. Tak betul. Yang ikut-ikut dia jadi ahli neraka. Dia ahli syurga, yang ikut ahli neraka. Dan diriwayatkan Aisyah yang membawa bala tentera dengan Talha dan Zubair dan Talha menuju ke Iraq untuk memerangi Sayyidina Ali. Dan mereka berhenti satu tempat bermalam. Lalu disalok oleh anjing-anjing yang salok. Lalu Aisyah tanya, apa nama tempat ni? Orang kata nama dia Hawab. Nabi pernah bersabda kepada isteri-isteri dia, Nabi kata, la tambahanna ihdakunna kilabul Hawab. Salah seorang daripada kamu ni akan disalok oleh anjing di Hawab. Berlaku macam Nabi sebut, anjing salok Aisyah di Hawab. Tapi oleh kerana sudah membawa bala tentera yang ramai, nak undur tak boleh dah, maka berperang ribu-ribu mati. Sayyidina Ali bertemu dengan Zubair dan Talha, membaca hadis Nabi di hadapan Zubair dan Talha. Tak ingat Nabi ada kata begini-begini. Zubair dan Talha terus berundur keluar daripada medan, tapi dibunuh oleh tentera yang mengikutnya. Lalu Sayyidina Ali kata yang bunuh Zubair dan Talha masuk neraka. Zubair dan Talha masuk syurga, tapi yang bunuh dia ni masuk neraka. Ada Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis juga, yang bunuh Zubair dan Talha ni masuk neraka. Zubair dan Talha walaupun memimpin bala tentera perang Sayyidina Ali, masuk syurga kerana dia sahabat-sahabat Nabi, perjuangan dia zaman Nabi itu dia ambil kira. Aisyah pula, Sayyidina Ali mengarahkan tenteranya mengepung unta yang membawa Sayyidina Aisyah, lalu menawan unta itu dan dialih daripada medan perang. Dan Sayyidina Ali telah berjaya mengalahkan tentera dalam peperangan Al-Jamal. Ini fitnah. Kemudian Muawiyah pula bawa bala tentera 80,000 tentera daripada Syam untuk memerangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terpaksa keluar dengan bala tenteranya memerangi Muawiyah dan pengikut-pengikutnya. Ribu-ribu mati, puluh ribu mati, semuanya Islam mati. Kerana berperang sama sendiri dengan sebab kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu dibuat perdamaian yang menipu. Pihak Muawiyah menipu Sayyidina Ali. Memang Sayyidina Ali adalah khulafa ar-rasyidin, termasuk khulafa ar-rasyidin. Muawiyah adalah menderhaka. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh pasukan-pasukan yang menderhaka. Ammar bin Yasir berperang di pihak Sayyidina Ali. Ammar bin Yasir berperang pihak Sayyidina Ali. Dan tentera Muawiyah membunuh Ammar bin Yasir. Nyata ini adalah penderhaka. Kerajaan yang sah ialah kerajaan Sayyidina Ali, masuk khulafa Rasyidin. Menyebabkan orang ramai jadi celaru. Ada yang berpihak dengan Sayyidina Ali, pihak yang benar, tak dinafi Sayyidina Ali yang benar. Ada yang berpihak dengan Muawiyah salah, tak dinafikan. Dan ada yang tidak pergi ke mana-mana, kerana Nabi pernah berpesan kepada dia, kalau berlaku fitnah, mu ambil pedang, takir di batu, biar pedang tu pecah, sumbing, patah pedang, mu tak boleh bunuh orang, biar orang bunuh mu. Ini orang yang tak erti, yang tak faham dalam masalah ini. Jadi berlakulah fitnah yang menyebabkan lahirnya mazhab-mazhab di dalam kalangan orang Islam, iaitulah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah,
mazhab yang melihat hadis-hadis yang sahih. Selepas itu ada hadis-hadis pula, hadis palsu yang sokong Sayyidina Ali, hadis palsu yang kutuk Muawiyah, hadis palsu yang sokong Muawiyah pun ada juga buat hadis-hadis ini. Ini menyebabkan orang Islam jadi celaru. Maka lahirlah ulama-ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, dalam mazhab fiqh, Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyanus Tsauri, Hasan Basri dan lain-lain lagi yang menapih hadis-hadis Nabi secara ilmu. Tanggungjawab kita ialah mengaji Islam secara ilmu. Oleh kerana pusat ilmu di masa itu Mekah, Madinah, Baghdad, Dimashq, ini pusat ilmu. Kerana ini pusat kerajaan Islam. Maka ulama-ulama banyak duduk di kawasan-kawasan ini. Maka mereka mengaji di kawasan ini. Mereka yang menentang ni pula dari kalangan Syiah dan Khawarij, setelah munculnya kerajaan Umayyah dan Abbasiyah, melarikan diri, duduk jauh, duduk di Iran, duduk di Asia Tengah, duduk di India, di sini pun ada juga. Sebahagian duduk di Yaman, sebahagian duduk di Muscat dan Oman, menghidupkan mazhab Syiah dan Khawarij, mengaji sama sendiri. Mengaji sama sendiri menyebabkan lahirnya kaul-kaul yang lemah, pendapat-pendapat yang dhaif, kerana mengaji sama sendiri, kerana jauh dari pusat ilmu Mekah, Madinah, ulama-ulama yang besar duduk di kawasan-kawasan ini. Dan pendapat-pendapat ini dimasukkan di dalam kitab-kitab. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh. Pendapat-pendapat ni disalin dalam kitab-kitab ini. Oleh kerana itulah kita disuruh mengaji dengan kitab, mengaji dengan guru, jangan mengaji sendiri. Zaman ni mengaji dengan Facebook pula, lagi rosak, lagi penuh kepala, pakai guna akal sendiri. Mengaji dengan surat khabar jadi rosak. Maka mestilah mengaji dengan kitab yang muktabar untuk mendapat pandangan-pandangan yang menasabah. Dalam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu-ilmu yang lain jadi bercelaru. Dengan sebab itu kita di seluruh mengaji dengan guru-guru yang mursyid, bukan pakai mengaji begitu sahaja. Kerana kitab-kitab ni dimasuk oleh berbagai-bagai pandangan dan berbagai-bagai perkara. Dan termasuklah yang mencela sahabat radhiyallahu anhum. Ini tidak boleh. Kalau kita cela sahabat, kita dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat-malaikat dan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya yang baik bagi kita apabila disebut tentang perkara yang tidak menyenangkan berhubung dengan sahabat radhiyallahu anhum, kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dengan doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Artinya, ya Tuhan kami, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Kita baca doa ni supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa sahabat-sahabat Nabi yang salah, mengampunkan dosa orang-orang yang beriman yang salah. Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita kasih pada orang beriman. Jangan rasa marah dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Ini doa yang disebut dalam surah Al-Hasyr. Kita baca doa ni adalah lebih baik doa ni disebut dalam khutbah Jumaat. Kerana Masjid Mekah, Masjid Madinah disebut doa ini, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Dan hari ini berperang sekali lagi pula, di Iraq berperang, di Syria berperang, di Yaman berperang juga. Peperangan membabitkan Sunni dan Syiah, membabitkan, nak balik zaman dulu pula fitnah yang melanda bencana orang Islam. Ini zaman fitnah. Zaman fitnah berlaku zaman Nabi, berlaku pula. Disebut dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda, kita baca terjemahnya, baca hadis takut panjang masa. Nabi kata, berlakulah masa kenabian. Dalam hadis tu, masa kenabian, Nabi masih hidup.
mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala tamatkan kenabian. Berlaku pula masa khilafah Rashidah, khulafah Rashidin. Sahabat-sahabat Nabi memerintah dengan hukum-hukum Allah yang adil yang diajak oleh Nabi. Kemudian tamat khulafah Rashidin. Kemudian berlakulah pula pemerintah raja-raja yang zalim. Muncul raja-raja yang zalim. Di tengah-tengah tu bukan tak ada hak adil, ada hak adil. Tapi zaman zalim lebih panjang. Zaman adil pendek. Umar bin Aziz 2 tahun je. Ada zaman-zaman adil tu ada. Zaman Harun al-Rashid ada masa dia adil. Ada masa dia alim. Begitulah. Berlaku masa yang zalim. Raja-raja yang zalim. Pemerintah yang zalim. Kemudian habis mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian berlaku pula pemerintahan yang memaksa. Orang kata sekarang kata diktator, memaksa rakyat dengan apa sahaja. Dengan apa sahaja mengikut masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan kepada pemerintahan khilafah ala nahjin nubuwah. Pemerintah mengikut ajaran yang diajar oleh Nabi. Kita tak tahu berita, sebelum akhir zaman akan ada masa Islam akan tegak dengan pemerintahan yang adil. Kita tak tahu sehingga Islam berjaya menawan Rom pusat kerajaan Kristian Katolik Vatikan ditakluk oleh Islam. Akan tiba masanya, kita tak tahu. Ni Rom masih ditakluk Kristian lagi pada hari ini. Menunjukkan ada masa yang dikehendaki oleh Allah. Itulah bencana yang dialami oleh umat Islam sepanjang zaman. Para malaikat juga melaknat orang yang mengacu senjata kepada saudaranya. Perkara ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asyara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anuhu." Tal'anuhu buang tu buang tak ada titik tu. Tal'anuhu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Rawahu Muslim. Artinya, sesiapa yang mengisyaratkan saudaranya, mengacu saudaranya dengan senjata, maka para malaikat melaknatnya sekalipun terhadap saudaranya yang seibu sebapa. Barang siapa yang acu senjata kepada kawan dia, acu senapang, buat lolok je, walaupun buat lolok tak boleh juga, dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat, tak boleh acu-acu senjata ni. Buat lolok acu pisah ke kawan, gurau dia, tak boleh. Dilarang oleh agama, tak boleh. Apa lagi acu nak bahang sungguh, itu lagi teruklah. Hadis ini menunjukkan hukum haram bagi seseorang itu mengacukan senjata ke arah kawannya walaupun dengan cara bergurau. Bergurau tak boleh, kerana kemungkinan dia digoda oleh syaitan atau tersalah lalu membunuh atau mencedera kawannya. Perlu diketahui bahawa senjata itu mempunyai tujuan menghadapi musuh. Senjata ini tujuannya lawan musuh, bukan lawan kawan. Maka Allah Ta'ala menjaga keselamatan kita. Nabi ajar kita jaga keselamatan. Tak boleh adu senjata berbahaya kepada kawan-kawan kita, walaupun bergurau tak boleh. Para malaikat juga melaknat perempuan yang tidak menyahut ajakan suaminya, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Rawahu al-Bukhari. Artinya, apabila mengajak oleh lelaki akan perempuannya kepada hamparannya tempat tidurnya, lalu dia enggan, lalu suaminya bermalam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat perempuan itu sehingga pagi. Bila kahwin duduk kat suami lah, tidur saja kena apa itu hak lain. Bila bersama dengan suami ajak sekali, dia wak maha jual diri dia, maka dilaknat oleh malaikat sehingga pagi. Para malaikat juga melaknat orang yang menyeksa binatang. Menyeksa binatang dilaknat juga oleh malaikat, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massala bi hayawanin fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Hadis At-Tabarani. Artinya, sesiapa yang menyeksa haiwan dengan mengerat
mengoyok, mencabut atau mengeluar mana-mana anggotanya, maka di atasnya laknat Allah pada malaikat dan manusia semuanya. Barang siapa yang menyeksa binatang, dilaknat oleh Allah. Berdasarkan pada hadis ini, seseorang itu hendaklah mempunyai sifat kasihan belas terhadap haiwan, kecuali yang diizinkan oleh syarak dalam perkara dan cara yang diizinkan oleh syarak dalam masalah penyembelihan, nak sembelih binatang, perburuan, nak buru binatang, itu boleh. Dalam masalah menyembelih, masalah memburu, kita buru binatang, sama ada binatang darat atau binatang laut, itu diizinkan oleh syarak. Dalam masalah pemburuan diizinkan, nak sembelih binatang sama ada laut ataupun darat, atau membunuh binatang yang dianggap sebagai seteru, bunuh binatang yang dianggap sebagai musuh, itu diizin oleh syarak. Binatang yang dianggap sebagai musuh, itu syarak mengizinkan. Para malaikat juga melaknat orang yang menjual sesuatu barang yang cacat dengan menyembunyikan kecacatannya. Dia jual barang tu rosak, tudung hak rosak tu, nak tipu orang, tudung hak rosak, beritahu hak rosak. Ini sifat yang diajar oleh Nabi SAW. Sifat yang Nabi ajar. Orang kita selalu buat perangai ni. Kadang-kadang orang putih, hak kafir tu, dia ikut Islam. Ada di negeri orang putih tu, pasar-pasar dia beri ruang. Beri ruang boleh tolak balik dalam masa setahun kalau barang tu rosak. Tolak balik dalam masa berapa sekian-sekian masa kalau barang tu rosak. Dia tukar hak baru. Ini orang kafir negara. Saya pernah beli barang ngai di England. Pergi di kedai. Dia kedai. Sudah beli molek-molek nak bayar piti. Dia tanya ngai ke sungai Tawa ke air Masing. Saya kata saya duduk kat laut, kat air Masing. Tak boleh hak air Tawa. Ini tak boleh. Dia ambil balik mula pitih tu. Kedai lain, dia jual kedai lain. Ini orang kafir. Orang kafir. Pandai ikut ada Islam. Kita orang kata dah limu asal aku boleh pitih sudah. Dah dia apa? Tu punah rana. Punah rana rosak habis. Dilaknat oleh malaikat. Man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi muqtillah wa lam tazalil malaikatu tal'anuh. Ibnu Majah. Artinya sesiapa yang menjual sesuatu barang yang cacat, jual barang yang rosak dengan tidak memberitahu kecacatan kepada pembelinya, tak royak pada orang beli, barang ni cacat, dia sini, kena khabar, ia sentiasa di dalam kemurkaan Allah dan malaikat sentiasa melaknatnya. Dimurka oleh Allah dan malaikat melaknatnya. Orang-orang yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan pada ilmu juga dilaknat oleh para malaikat. Orang yang orang tanya hukum agama ni orang alim. Orang tanya hukum agama, jawab bahasa abang. Ataupun dia tok lebar, dia bukan alim, tok lebar je. Tak ngaji agama. Orang tengok dia pakai serban, besar pula serban tu, ilmu tak ada. Orang tanya hukum, rayak hukum. Punah kan. Jadi rosak. Kena berhati-hati dalam ilmu. Oleh kerana itulah Imam Malik bila orang tanya banyak masalah, dia jawab wallahu alam. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Dia rajak dulu. Imam Malik bila jawab mengikut ijtihad dia, ini dia. Tapi benda yang tidak ada nas. Semua cakap-cakap manusia boleh diterima dan ditolak kecuali orang yang ada dalam kubur ni. Dia tunjuk ke arah kubur Nabi SAW. Ini sifat Imam Malik. Imam mazhab begitulah, mereka mengatakan ini masalah pada pandangan aku begini, pandangan aku begini, boleh jadi pandangan orang lain betul, pandangan aku salah, ini pandangan aku begini. Dalam perkara yang tidak ada nas, apa lagi dalam perkara yang ada ayat Quran dan ada hadis Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Anas bin Malik, Mu'ad bin Jabal. Nabi kata Mu'ad bin Jabal, Nabi nak hantar Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Wahai Mu'ad, kalau mari apa-apa masalah, macam mana mu nak jawab? Mu nak ukur dengan apa? Mu'ad kata saya hukum dengan kitab Allah, dengan Quran. Kalau tak ada ayat Quran, macam mana? Saya hukum dengan hadis Rasulullah. Saya tengok hadis Rasulullah. Kalau hadis Rasulullah pun tak ada juga.
Quran pun tak ada, hadis tak ada. Nak ukur macam mana? Saya beristihad dan saya tidak menyimpang. Makna beristihad di sini ialah mengkaji mana yang lebih dekat dengan Quran dan hadis. Maka di sini ada qiyas, ada ijma' dan ada qiyas. Ijma' ialah sepakat ulama. Benda yang sepakat ulama, kata begitu belaka sejak zaman dulu, kita pakai sepakat ulama. Qiyas ni benda yang tidak ada nas. Contohnya dalam Quran menyebut arak diharamkan. Arak diharamkan. Candu tak disebut dalam Quran. Dadah tak disebut dalam Quran. Ganja tak disebut dalam Quran. Mengapa diharamkan arak? Sebab mabuk. Sebab mabuk. Maka semua yang memabukkan diharamkan. Nama arak ke, ganja ke, dadah ke, apa sahaja yang memabukkan diharamkan. Ini dinamakan qiyas walaupun tidak ada nas. Jadi ulama-ulama boleh berijtihad dengan melihat qiyas-qiyas, hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Nabi suka bila Mu'ad kata begitu, Nabi tepuk bau Mu'ad dan bersabda, satu riwayat kata tepuk dada, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puja bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah apa yang diredha oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar masa dia meretah negara, bila mari masalah dia cari dalam Quran, ada tak dalam Quran. Kemudian kalau dia tak ingat, dia bangun dalam masjid, dia tanya sahabat-sahabat ni dalam masjid, adakah kalangan kamu yang ingat ayat Quran? Yang ingat ayat Quran? Adakah kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran? Kalau ada yang ingat, baca ayat tu, maka dipakai ayat tu. Kalau tak ada yang ingat, tanya ada penuh Nabi sebut dalam perkara ni. Nabi sebut dalam perkara ni. Kalau ada, pakai. Kalau tak ada, mereka beristihad. Zaman Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar tengok ayat Quran dulu. Tengok Quran. Tanya orang ada dah ingat ayat-ayat Quran. Pernah satu masa Sayyidina Umar buat keputusan. Bangun seorang perempuan, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagian-bagian. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta Umar. Perempuan tu betul, Umar salah, kata Sayyidina Umar. Ini dia tak malu. Ini kita kalau boleh nak suruh menang kita juga walaupun salah. Ini tak betul. Ini tak kena. Ini sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar berlaku dia pergi ke Syam, nak pergi kali yang kedua, tiba-tiba berlaku sakit taun. Taun merebak di Syam oleh kerana banyaknya tentera-tentera musuh yang mati di medan perang, mungkin ratus ribu, mungkin juta mati, menyebabkan merebaknya penyakit taun. Ramai orang mati, termasuk sahabat-sahabat Nabi mati. Sayyidina Umar nak pergi, dia beritahu sakit taun merebak. Lalu Sayyidina Umar batalkan, tak pergi ke Syam. Lalu Abdurrahman bin Auf, lalu Abu Ubaidah kata, Sayyidina Umar lari daripada qada dan qadar. Tak percaya berqada dan qadar. Sayyidina Umar kata, aku lari daripada qada dan qadar menuju kepada qada dan qadar, kata Sayyidina Umar. Lalu mari Abdurrahman bin Auf, kata, saya telah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, sekiranya ada penyakit wabak di satu negeri, jangan masuk negeri itu, dan orang negeri itu jangan keluar, takut rebak pada orang lain. Ada hadis. Maka pakai hadis ini. Inilah amalan sahabat Nabi. Tapi di zaman mutaakhir ni, ada orang buat dulu baru tanya Quran. Buat dulu, cari ayat Quran, cari hadis Nabi, nak suruh betul hak dia buat. Ini jadi punuh habis. Jadi rosak habis. Kita mesti rujuk kepada Quran dan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afta bighairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ard, ad-Dalami wa Ibnu Asakir. Artinya sesiapa yang memberi fatwa dengan tidak berdasarkan kepada ilmu, dilaknat oleh Allah, oleh malaikat di langit dan di bumi. Barang siapa yang memberi fatwa tak berdasar kepada ilmu, malaikat langit laknat, makhluk bumi laknat.
Kalau dia berdasar kepada ilmu, tiba-tiba salah, tak apa. Dia kaji dah, kaji dalam kitab, pandangan dia salah. Tak apa. Di sinilah Imam Syafi'i ada qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim ialah pandangan Imam Syafi'i masa duduk di Mekah, duduk di Madinah. Jadid pandangan Imam Syafi'i masa duduk di Mesir. Kadang-kadang berlainan antara satu sama lain. Setelah dia mendapat hujah-hujah yang lebih kuat. Di sana ada hadis. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, yang bersungguh-sungguh mengkaji secara ilmu, dia kaji secara ilmu, tiba-tiba betul, maka dapat 2 pahala. Barang siapa yang mengkaji secara ilmu, tiba-tiba salah, dapat 1 pahala. Ulama-ulama yang berijtihad, kalau betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, tidak berdosa. Yang dilaknat ni tak ada ilmu. Ilmu tak ada, bagi petua juga. Zaman learning terlalu banyak. Pemimpin lah, pengikut lah, bercakap tidak berdasarkan ilmu agama. Jadi punah habis. Menyebabkan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh makhluk-makhluk bumi. Wallahu a'lam.